bahan ngita itu. Makin itu tidur tengah hari tak bangun. Takut adik makin berkali. Makin bunyi macam-macam aku. Oh. Bunyi lori makin. Lori ada nyuruh. Lagi mari bos. Oh. Kayu. Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Oh. Ayah pergi. Hari ni nak atur dah. Ayah ambil batu. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Saya bawa ke lain. Ya, sahabat. Ya, kurangkan kebisingan sedikit. Okay, saya di dapur dah minum sahabat. Moga-moga semua sihat dalam sihat. Semua dalam sihat walafiat. Pertama, kerana hari ini adalah ada yang masih ingat tak hari bulan tahun Islam? Hari ini ialah 1 Syakban. 1 Syakban bermakna sebulan lagi kita akan menghadapi dan melaksanakan amalan setiap tahun, iaitu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat yang selalu dibacakan berkaitan kewajipan puasa. Insya-Allah, mudah-mudahan pada tahun ini kita dapat melaksanakan puasa dengan penuh ketaatan, dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Itu penting dalam beragama, dalam kita beribadat, dan juga dalam kita membuat sebarang laku kerja, termasuk dalam penulisan buku-buku perubatan homeopati. Itulah yang penting sekali, iaitu keikhlasan kita menulis, keikhlasan kita dalam merawat, keikhlasan kita dalam berbuat sesuatu apa saja kerana Allah Ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So hari ini saya nak bicara sedikit mengenai mengapa seseorang itu menulis. Ini bukan saya sahaja orang yang menulis, bahkan orang yang pertama terlibat dalam penulisan berkaitan homeopati. Jangan pura-pura tak ingat ni, orang pertama di Malaysia yang menulis dalam bahasa Melayu ataupun dalam tulisan Jawi ialah Profesor Azim Saundi Rajah. Itu orang pertama yang menulis mengenai ataupun berkaitan ilmu perubatan homeopati di Malaysia. Bilakah tarikh beliau mula menulis? Kita pun tidak pasti, tapi kita tahu bahawa beliau telah menerbitkan buku tersebut pada tahun 1935. Okay, beliau menyatakan bahawa beliau sudah mengamalkan homeopati lebih kurang 20 ke 30 tahun sebelum itu. Itu sekitar sebelum Perang Dunia Pertama, iaitu 1905 atau 1910. So, beliau sudah mula mengamalkan homeopati, dan dalam amalan-amalan itu, di samping beliau sudah menguasai bahasa Melayu, tulisan Jawi, so Profesor Azim Saundi Rajah sudah merakamkan satu penulisan buku pertama dalam ilmu perubatan homeopati yang mungkin dibantu oleh muridnya, iaitu Profesor Dr. Burhanuddin, sehingga tercetaknya buku apa kita sebut hari itu dalam perubatan homeopati teori dan praktis yang kita sebut sebagai ilmu dukun.
Okey, ilmu perdukunan. Hakikatnya bukan dukun tetapi ilmu perubatan homeopati. Itu adalah buku pertama yang ditulis oleh dalam bahasa Melayu lah. Beliau berbangsa India, tetapi beliau telah menulis dalam bahasa Melayu. Kemudian orang yang kedua pastinya Profesor Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Profesor Dr. Burhanuddin menulis banyak artikel dan juga agak banyak juga buku-buku homeopati yang boleh didapati oleh anak muridnya. Kenapa? Kenapa anak muridnya boleh mendapat ilmu yang begitu baik dan mantap? Kerana Dr. Burhanuddin mempunyai perancangan. So sebelum beliau membuat sesi kuliah pengajaran kepada 12 anak muridnya, beliau telah pun menterjemahkan, bahkan menulis mula karya-karya dalam bahasa Barat ke bahasa Malaysia. Antara karya Dr. Burhanuddin yang kita boleh pastikan beliau terjemah hakikatnya iaitu biokimia. Perubatan biokimia itu, kalau kita, siapa yang pernah lihat, ia exactly tidak sama keseluruhannya, tak tahu buku yang mana satu, tetapi menepati dengan apa yang dituliskan oleh penulis-penulis Barat. Ia mungkin kita sebut sebagai saringan, bukan terjemahan langsung, tetapi saringan maknanya diterjemah secara bebas. Itu intipati biochemistry, karya Dr. Burhanuddin. Satu buku lagi yang tidak ada dengan saya ialah buku Materia Medica. Walaupun tidak ada, bagaimana saya boleh tahu bahawa Dr. Burhanuddin menulis buku Materia Medica? Kerana antara rujukan yang digunakan oleh Dr. Tew, iaitu guru saya yang pertama dalam bidang perubatan homeopati, ialah Materia Medica. Hanya disebut Materia Medica saja, buku beliau mungkin dalam tulisan fotostat. Pastinya dalam fotostat kerana ia telah diedar kepada ramai anak murid beliau dan juga pengamal homeopati peringkat pertama. Tidak kiralah orang itu bangsa Melayu ke India ke Cina, ada pelbagai bangsa sebagai murid pada Dr. Burhanuddin. Agak-agak apa? Kenapa Dr. Burhanuddin menulis? Seperti yang disebutkan, beliau ingin mempersembahkan homeopati ini sebagai perubatan bangsa. Itu perubatan milik bangsa. So, dia mestilah mempunyai asas yang kukuh. So, beliau telah menulis buku-buku yang saya kira sangat mantap dari segi isi kandungannya. Dan telah digunakan oleh murid beliau dalam pengajaran juga kepada murid-murid selepas murid beliau. Sehingga melahirkan generasi pelapis yang kedua dan ketiga. So, apakah matlamat Dr. Burhanuddin? Pastilah untuk memastikan homeopati ini benar-benar menjadi milik bangsa. Dihadam, dipelajari, diamalkan, di samping perubatan moden Barat yang kita katakan sebagai perubatan arus perdana. Sahabatnya, apabila saya menulis juga, saya juga ada matlamat bila saya menulis. Dan itulah pada waktu itu saya sendiri pun mempunyai rasa kagum kepada Dr. Burhanuddin Al-Helmi dalam keadaan kepayahan, bukan zaman digital, bukan zaman internet, nak type mesti kena guna typewriter, salah kena buat balik, kertas kena ganti. Memang sukarlah, tapi beliau berjaya menterjemah. Dan salah satu buku beliau yang terjemah itu Falsafah Perubatan Homeopati, dikatakan ditulis oleh beliau sewaktu beliau di dalam penjara selepas peristiwa Natrah. Beliau terlibat dalam menentang British dalam peristiwa pengambilan Natrah oleh kerajaan British. So beliau di penjara tu,
di dalam penjara, beliau ni seperti Anwar lah. Anwar sekarang dalam penjara 5 tahun. Dulu sewaktu beliau di penjara, beliau banyak mendalami Al-Quran, buat hafazan, baca pelbagai tafsir. Itu keadaan Anwar. Begitu juga Dr. Burhanuddin. Sewaktu beliau dalam penjara, beliau telah menulis dan memberi sumbangan kepada perubatan homeopati. Yang sekarang kita kenal buku beliau sebagai Falsafah Perubatan Homeopati. Selain beliau, banyak yang sudah menulis. Ini kita sebut tahun 80-an, 90-an ni. Termasuklah Haji Ahmad Khan Said yang popular dengan buku beliau mengenali homeopati melalui rawatannya. Dan saya baca juga buku, 2-3 kali saya baca untuk memahami isi kandungannya. Sebab kebanyakan penulisan buku-buku sebelum itu dia tidak begitu tersusun dah. Tersusun dalam konteks bahan yang sesuai dibaca oleh semua orang, tetapi dari segi flow dia tu, dari segi kumpulan mengikut bab itu tidak begitu mantap untuk orang memahami dengan mudah. Tapi buku beliau adalah satu buku yang sangat baik. Dan pada waktu itu juga kita telah dipersembahkan dengan buku-buku yang dituliskan oleh seorang yang terlibat dengan perubatan alopati juga, yang telah menerbitkan melalui PPHM buku rawatan kecemasan, buku berkaitan rawatan masalah wanita. Itu ya, saudara Dr. Muhammad Julhi. Beliau banyak menulis. Ada beberapa buku juga yang beliau menulis. Dan saya percaya penulisannya adalah untuk homeopati. Itu antara orang-orang yang menulis. Bahkan siapa yang memiliki Dr. Baba punya. Dr. Baba ada dengan bukunya dengan saya, tak ada di depan saya waktu ini. Dia menulis mengenai material medika homeopati, penawar homeopati. Ada tajuk dia, saya tak bawa, jadi saya tak ingat tajuk dia. Tapi sifat penawar homeopati, itu saya rasanya, kalau tak silap tajuknya. Dan semua ini, mereka adalah pengamal homeopati. Mereka ingin menunjukkan sesuatu bantuan kepada mereka yang belajar homeopati untuk melihat ciri-ciri remedi. Itu adalah suatu persembahan yang baik. Tetapi beliau pun menerbit sebuah buku saja. Kebanyakan penulis homeopati, kita tak kata siapalah, bahkan persatuan pun tidak begitu ke depan dari segi untuk membanyakkan khazanah penulisan homeopati dalam bentuk buku. So masing-masing mungkin sumbang menerbitkan sendiri satu, kemudian berhenti. Dia terbitkan 3-4 naskah, kemudian berhenti juga. So ini kembali kepada matlamat kita, penulisannya untuk apa. Okay. Saya menerbitkan beberapa buah sebelum sahabat kita yang menulis buku merah, petunjuk di hujung jari itu, yang warna merah itu popular juga. Saya kenal lah beliau yang berada di Besut. Menulis. Tapi beliau pun menulis satu saja. Sebab bila dicetak dengan 1000, dia tak akan mampu menjual. 10 tahun pun tak habis. Itu pengalaman saya lah. Dan saya menulis pada tahun, diterbitkan pada tahun 1997, buku pertama perubatan homeopati itu. Memang kita dapati kalau kita menulis untuk bisnes, mendapat untung, itu bukan bidang kita, dan bukan juga caranya untuk kita menerbitkan buku-buku demikian kalau kita nak terlibatkan dalam bisnes. Kita harus terbitkan buku lain yang ramai peminat dan pembelinya, mungkin buku novel, karya-karya sastra yang ramai orang suka, karya-karya agama yang orang yang pasarannya ada. Kalau homeopati ni pasaran terlalu sedikit. Jadi matlamat saya ingin panjangkan apa yang disampaikan oleh Dr. Burhanuddin.
Kerana itulah antara beberapa tujuan saya menerbitkan buku perubatan homeopati 1997. Satu lagi harus ingat, bila saya nak terbitkan buku itu, saya baru tamat Doctorate in Homeopathic Medicine lah. Itu sijil British Institute of Homeopathy yang saya buat gelaran HMD di belakang tu, Homeopathic Medical Doctorate. Memang sebab saya ingin menyampaikan apa yang saya peroleh daripada British Institute of Homeopathy. Saya dapati nota-nota dia, kelas-kelas yang diberikan kepada saya itu sangat banyak ilmunya yang saya peroleh. Satu tambahan yang bermakna selepas saya belajar dengan Dr. Tiu Lian Eng di Kuala Terengganu. Bila saya dipindahkan ke Ceras waktu itu, di MRSM Ceras, sebelum ke Seremban, saya dapati saya ingin menamatkan diploma homeopati. Jadi saya sambung dengan British Institute. Masa itu ada program jarak jauh dan ada wakilnya di Malaysia, iaitu di berhampiran dengan Jalan Chowkit tu. Ada seorang yang menjadi wakil bagi British Institute di India. Di India dan Asia ia dikuasai oleh Beijing Publishers. Beijing Publishers ialah yang menguruskan pendaftaran pelajar-pelajar di seluruh Asia. Sebab British Institute ini berada di United Kingdom di situ. Dan dia ada cawangan dia di Amerika Syarikat, ada di Eropah, ada di Asia, ialah di India yang dibawa oleh Beijing Publishers. Saya belajar di situ. Menghantar bahan-bahan yang diperlukan ke India sana, dan dia hantar barang-barang untuk praktikal saya juga daripada India. Hanya bezanya, kalau melalui persatuan kita diwajibkan setahun untuk kita buat praktikal praktikal di pusat rawatan. Dengan diploma di British Institute, kita diwajibkan membuat ubat. Membuat ubat. Membuat mother tincture. Itu kemudian dibuat untuk potentize, jadikan ubat-ubat berpotensi. Itu intisari dalam kuliah-kuliah ataupun silabus yang diberikan oleh British Institute of Homeopathy. Jadi kita fokus bahagian itu. Jadi kita mahirlah bahagian itu. Berbeza dengan orang yang belajar di Malaysia, dia mahir bahagian yang lain, yang berjaya menjadi pengamal pusat rawatan yang hebat. So bila kita tahu apa kelebihan kita, itulah yang menyebabkan kita berjaya dalam mereka yang lulus daripada Persatuan Perubatan Homeopati Malaysia dan persatuan yang lain kemudiannya, mereka hebat dalam merawat. So di pusat-pusat rawatan itu ramai yang datang. Saya pun ada praktikal merawat juga, tetapi lebih khusus kepada membuat potentize dan remedy. Itu sebab itu syarat-syarat untuk graduate diploma. Selepas itu sambung, selepas 3 tahun di situ sambung lagi 2 tahun untuk HMD. Itu yang saya buat. Itu mengambil masa dari tahun 1991, 92 sehingga 1996. Di mana dalam proses itu bila saya lihat nota kuliah British Institute ini terlalu hebat, terlalu bagus, tidak ada orang lain yang menyampaikannya dengan begitu teratur di Malaysia dalam bahasa Melayu. Justru saya menerbitkan buku perubatan homeopati. Itu yang semua yang belajar, kalau belajar dengan saya lah, belajar dengan orang lain ada jugalah yang menggunakan buku perubatan homeopati yang berwarna kuning. Itu buku pertama yang kita diterbitkan, yang di dalamnya kita agihkan pada bab-bab khusus supaya memudahkan pembaca memahami. Sebab itu bila masuk buku perubatan homeopati itu, kita belajar mengenai sejarah perubatan homeopati. Kita belajar mengenai falsafah ilmu perubatan homeopati. Kita belajar mengenai first aid. Itu kompartmen tu, compartmentalize, diagih-agihkan sebegitu rupa supaya kita boleh lihat skop dalam homeopati itu. Ada juga bahagian biokimia sebagai tambahan. Ada juga bahagian materia medika, memperkenalkan materia medika dan remedi-remedi.
Itu yang utama. Lepas tu adalah homeopati dan Islam yang lain ada. Tapi kita compartmentalize. Apa yang kita sebut, kita agih-agihkan mengenai, kalau kita boleh buat lah, kalau kita adakan satu kursus mengenai homeopati, maknanya kita boleh agih-agihkan kursus itu pada sub-sub dia. Ada bahagian sejarah, ada bahagian falsafah, ada bahagian biokimia, ada bahagian first aid, ada banyak-banyak. Dan daripada situ sebenarnya kita boleh kembangkan material medika, kembangkan kepada material medika, comparative material medika, kita kembangkan kepada sources of remedies. Banyak juga bahagian yang boleh kita jadikan kuliah-kuliah yang berasingan di dalam pembelajaran homeopati. So itu, sebab itu buku yang pertama yang saya buat itu ialah untuk tujuan mempermudahkan pembaca mengenal dan memahami ilmu perubatan homeopati. Salah satu matlamat saya itu. Sebab itu bila kita terbitkan buku perubatan homeopati, saya dapati ramai juga pengamal masa itu bila dia hendak mengajar, dia rujuk buku tersebut. Bahkan ada yang mewajibkan pelajar-pelajarnya membeli buku perubatan homeopati. Okey? Dan kita harus tahu juga, saya ada stok lagi. Sebab apa ada stok? Yang lain saya cetak antara 500 ke 1000 naskah. Tapi buku perubatan homeopati, saya cetak 2000 naskah. Jadi memanglah ada balance-nya. Memang ada lagi balance-nya bagi mereka yang hendak belajar homeopati. Itu adalah buku terbaik. Dan harga pun sekarang kalau harga RM17 sangat murah. Sangat murah berbanding 25-26 tahun yang lampau. So itu buku perubatan homeopati mendapat respon yang baik. Dan tidak hairan bila kita letak di UKM, bila UKM membeli satu naskah untuk perpustakaan dia, ia dirujuk berkali-kali saban tahun oleh penulis studentnya, pelajar-pelajarnya untuk membuat rujukan dan juga untuk membuat term paper, kerja kursus dirujuk, diciplak dan sebagainya, kerana ada juga bab-bab tertentu yang saya upload di dalam internet pada masa itu. So buku ini memang buku, kalau kita ada beli buku-buku homeopati lah yang saya terbitkan, dia mesti ada buku perubatan homeopati. Sebab itu asas yang telah kita letakkan. Apakah kandungan dalam pembelajaran homeopati yang kita akan masuk dan meneroka. So, itu buku yang asas. Dan buku ini kita telah update pada tahun 2022 dengan mengembangkan lagi tajuk yang sedia ada itu. Menjadikan buku itu, kalau dulu 140 muka surat, buku yang terkini itu lebih daripada 300 muka surat. Dan juga saiz yang lebih besar, dan kita masuk upgrade dia dengan gambar-gambar dan warna-warni dan sebagainya sesuai dengan perubahan masa dan zaman. So saya harap semua yang ada di sini sudah memiliki lah, sama ada buku yang pertama ataupun buku yang terkini. Buku terkini namanya ialah Perubatan Homeopati Teori dan Praktis. Okay, saya berada di tempat sarapan di dapur, jadi saya tak bawa buku, tak tunjuk di sini. So sila cek dalam drhatta.com ataupun FB yang selalu saya onkan iklan-iklan. So itu dua buku penting. Matlamat utama bila penulisan buku tahun 1997 itu ialah untuk mempermudahkan kefahaman orang ramai, khususnya pelajar-pelajar homeopati, dalam memahami skop ilmu perubatan homeopati. So itu antara misi objektif penulisan buku tersebut. Yang keduanya pastilah sebab bila saya menulis itu, banyak bahan yang saya peroleh daripada The British Institute of Homeopathy. Jadi apa yang saya dapati, buku itu kandungannya harus dikembangkan kepada beberapa buku lain. Sebab bahan yang ada dengan saya itu sangat banyak. Banyak lagi yang boleh saya tulis berkaitan dengannya.
kita bukan menciplak nota kuliah British Institute, tetapi kita menulis kembali sebab daripada bahasa Inggeris dan kepada bahasa Melayu, dan kita tukar tambah dengan rujukan-rujukan daripada buku-buku lain. Itu yang buku itu berkembang. Sebab itu bila saya sisipkan buku kedua, Perubatan Homeopati, Perubatan Alaf Baru, itu buku yang kedua. Buku yang kedua, Homeopati Perubatan Alaf Baru. Okey, itu tajuk buku yang kedua. Kandungan hampir sama buku yang pertama, tetapi kita perincikan. Antara yang diperincikan ialah topik-topik yang harus dipelajari oleh pelajar-pelajar dalam bidang homeopati. Ada satu bab kita ceritakan apakah konten yang sepatutnya ada bagi seorang pemegang diploma dan juga ijazah perubatan homeopati. Kita juga masukkan di situ beberapa buku teks dalam bahasa Inggeris. Ini dalam buku Homeopati Perubatan Alaf Baru ni, kita juga masukkan di situ contoh-contoh buku teks yang sesuai dibaca, mudah difahami, kita masukkan dalam buku tersebut. Itu yang kedua. Kita kembangkan juga sejarah perubatan homeopati di dalamnya dengan kisah-kisah kemasukan pengamal-pengamal perubatan moden dan pengamal lain ke dalam ilmu perubatan homeopati. Apa yang menyebabkan mereka berhijrah daripada apa yang mereka amalkan kepada mengamalkan ilmu perubatan homeopati. Buku yang kedua juga kita kembangkan bahawa dalam homeopati ini juga sudah ada pelbagai pandangan dan berbagai pandangan dan juga perkembangan dalam homeopati, di mana kita masukkan isu yang berkaitan orang yang cenderung menggunakan potensi rendah dengan orang yang cenderung menggunakan potensi tinggi. So ini ada di dalam buku Homeopati Perubatan Alaf Baru, tidak ada dalam buku yang pertama sebab kita hendak kembangkan. Dan di situ juga kita masuk tajuk diagnosis. Salah satu diagnosis yang kita masuk ialah iridologi. Ilmu yang menggunakan mata untuk melihat masalah-masalah secara umum pada badan pesakit. Iridologi, kita masuk juga situ. Kita masuk juga berkaitan remedi-remedi yang kita boleh point pada masalah-masalah tertentu. Itu ada dalam buku kedua. Terlalu nipis buku tersebut, lebih kurang 100 muka surat sahaja. Okay? Tapi itu adalah buku kedua. So, memang ia cuba melengkapkan buku yang pertama dalam mempermudahkan kefahaman pelajar dan pembaca kepada ilmu perubatan homeopati. Kemudian barulah pada tahun 2000 kita terbitkan buku Penawar Homeopati Pilihan. Penawar Homeopati Pilihan ni membawa kita kepada mempelajari matematika, khususnya berkaitan dengan bahan-bahan remedi yang bersumberkan herba, dan di dalamnya kita ceritakan mengenai sejarah ilmu perubatan yang bermula daripada sistem perubatan herba sejak datuk nenek moyang kita tahun sebelum Masihi lagi, kita bawa ke bawah sehinggalah tiba pada tahun abad ke-18 dan abad ke-19, di mana Dr. Hahnemann mempunyai kaedah baru dalam membuat remedi berasaskan herba dan juga boleh juga mengguna bahan-bahan lain secara herba untuk diproses menjadi cecair dan ditingkatkan potensi menjadi remedi homeopati. Okey? Itu perkembangan sejarah dia lah. So, bila tiba pada penemuan sistem perubatan homeopati oleh Dr. Hahnemann, kita ada kaedah yang sangat berbeza dengan ilmu perubatan lain dalam membuat remedi. Dan remedi-remedi homeopati sekarang, sebagaimana yang kita tahu, telah diwar-warkan oleh Majlis Perubatan Homeopati Malaysia. Tidak ada masalah untuk kita bawa masuk, untuk kita jual dalam bentuk yang sedemikian, iaitu dalam bentuk potensi. Kita boleh beli di mana pun, boleh jual di mana pun. Tidak ada sekatan
Syaratnya dia dalam bentuk potensi 6, 12, 30, 200, tidak ada masalah. Dia bukan tertakluk di bawah Akta Kawalan Dadah. Tapi kalau kita bawa masuk dalam bentuk herba, dalam bentuk kruk yang kita kata dalam bentuk kasar, maka pastilah kita berkemungkinan besar akan menghadapi masalah dengan KKM. Kerana bahan kasar yang digunakan sekiranya ia mengandungi bahan-bahan toksik, bahan dan sebagainya, ia boleh dihadapkan sebagai satu kesalahan di bawah Akta Farmaseutical Kebangsaan lah. Ada akta dia lah. Tapi dalam bentuk potensi tidak ada masalah. So, kembali kepada penulisan buku yang pertama saya untuk menghidangkan kepada pengguna dan pembaca suatu ilmu perubatan homeopati yang mudah kita fahami melihat kepada skop-skop dalam bab-bab yang dipersembahkan. So, itulah yang ada dalam buku perubatan homeopati. Sebab itu kalau seseorang dia belajar homeopati dengan guru tapi tidak mempunyai teks atau teksnya berterabur sikit, maknanya sukar untuk dihadamkan. Kalau kita ada teks yang boleh agih-agihkan begitu, mudah. Kalau tidak, dia mungkin perlu buku yang lain berkaitan dengan kecemasan, buku yang lain nak fahami falsafah. Sejarah pula, bahagian sejarah ni jarang orang menulis. Saya lihat buku-buku yang ditulis oleh pengamal homeopati di Malaysia, sejarah kalau dibuat hanya mungkin dalam satu perenggan atau 1-2 muka surat sahaja. Sebab di Malaysia mereka tidak mendalami sangat sejarah perkembangan homeopati semasa Dr. Samuel Hahnemann dan selepasnya. Fokus mungkin homeopati di Malaysia dan sedikit 1 perenggan, 2-3 perenggan untuk sejarah perubatan homeopati. Sedangkan untuk kita memahami falsafah perubatan homeopati, kita perlu memahami sejarah. Tanpa sejarah, bagaimanakah kita nak appreciate, nak menghargai prinsip-prinsip yang lahir berasaskan sejarah perkembangan homeopati yang dilalui oleh Dr. Samuel Hahnemann. Sebab itu, sejarah perubatan homeopati diberi ruang yang besar di dalam buku perubatan homeopati. Berapa muka surat? Cuba cek balik buku. Okey, di luar sudah senyap sedikit tu, boleh kita keluar. Tadi bising sedikit, jadi saya bawa masuk ke dalam. Di sini kita boleh lihat. Okey. So kita boleh lihat berapa muka surat. Kita buat treatment kepada mengenai sejarah ini saja. Ini bagaimana kita layan skop dari segi sejarah ini. Ada 19 muka surat. Okey. 19 muka surat dalam buku yang pertama untuk menceritakan sejarah penemuan, latar belakang Dr. Hahnemann dan juga sehingga ke akhir hayat beliau. Itu maknanya kita beri keutamaan sama juga dengan falsafah perubatan homeopati, sama juga dengan materia medika sebagai peringkat awal untuk kita mengenal homeopati. Dan begitu juga bila kita persembahkan dalam buku yang terkini, buku perubatan homeopati teori dan praktis ni, betapa kita kembangkan bahagian ini yang tidak diberikan keutamaan dalam banyak buku-buku dalam bahasa Melayu. Di sini dalam ketebalan saiz yang lebih besar ini, kita beri 30 muka surat untuk menceritakan mengenai sejarah perubatan homeopati. Itu bagaimana kita layan. Itu matlamat kita untuk menghidangkan suatu topik secara komprehensif kepada pembaca. Bahkan dalam buku yang terbaru ini, kita ada 2 bab mengenai sejarah. Yang kedua ialah berkaitan dengan perkembangan homeopati di Malaysia. Perkembangan homeopati di Malaysia sahaja, di dalam buku ini ada sebanyak, bermula daripada muka surat 31 sehingga ke muka surat 62. Maknanya 32 muka surat itu diperuntukkan untuk
sejarah. 62 muka surat. Maknanya penceritaan dari segi sejarah perkembangan homeopati itu detail. Yang topik-topik lain pastilah ia juga dilayan seperti demikian sebab setiap topik itu ada satu bab khusus berkaitan apa yang nak dibicarakan, baik mengenai biokimia, baik mengenai falsafahnya, baik mengenai material medikalnya, baik juga mengenai vaksin dan juga mengenai epidemik. Kita menghadapi epidemik yang disebut pandemik ni. Perbezaan epidemik dan pandemik kita jelaskan dalam buku Perubatan Homeopati, Teori dan Praktis. Epidemik ni apa? Penyakit-penyakit yang merebak berleluasa di dalam suatu masyarakat. Tapi bila dia melintasi antara negara, kita sebut dia sebagai pandemik. Itu beza. Tapi nak tahu lebih jelas, maknanya lebih tepat, kita sudah hidangkan di dalam buku yang berkenaan. So, boleh dapatkan buku berkenaan daripada mana-mana pembekal yang telah membeli daripada kita. Termasuk TM Syafi, Perubatan Homeopati Mulia, Hassan, Dr. Hassan, dan juga Janice Joyce, aku tak sebut saya, yang membeli banyak 40-50 buah untuk dijual kepada mereka yang belajar ilmu perubatan homeopati. Tapi tak ada di buku-buku lain, di kedai buku popular, di kedai buku ternama lah, tidak ada. Laluannya boleh beli secara langsung atau pembekal yang kita sebutkan itu. So itulah matlamat, antara matlamat utama untuk kita menerbitkan buku yang pertama, Perubatan Homeopati. So sekiranya kita ada belajar, kita sekurang-kurangnya harus memiliki satu buku yang basic, yang boleh dianggap 90% lengkap lah untuk apa yang kita harus tahu sebagai pelajar pertama kali mengenali homeopati. Sebab itu dalam kursus yang kita adakan bersama PPHM, kita wajibkan beli buku berkenaan perubatan homeopati, rawatan asas homeopati, kita sebut kamus istilah perubatan homeopati, supaya kita boleh memahami dengan lebih mendalam istilah-istilah yang berbeza, yang tidak ada dalam perubatan lain, yang kita nak hadam istilah-istilahnya, dan juga untuk kita mengenali sedikit berkaitan terapeutik, iaitu buku simptom-simptom penyakit dan rawatan homeopati. So itu saja untuk kita sembang pagi ini berkaitan sebab kenapa kita menulis. Sebab itu saya spend pada masa itu 8,000 RM untuk menerbitkan 2,000 buah buku homeopati dalam tempoh 5 tahun pertama baru balik modal. Maknanya menulis buku seperti ini bukanlah suatu bisnes. Suatu bisnes ni maknanya kalau kita jual buku, mungkin sebulan atau 5-6 bulan sudah balik modal dan boleh dapat untung. Tapi buku-buku homeopati ni tidak begitu. Dan itu yang menyebabkan ramai yang menulis buku-buku homeopati, satu siri, lepas tu tak dapat balik modal, dia tak menulis dah. Semangat dah tak ada. Sebab matlamat kita kalau untuk untung, untuk bisnes, dia tidak begitu baik. Baik kita jual ubat, lagi baik. Merawat, lagi baik. So bila saya terbit, lepas 5 tahun, saya dapat balik modal, jumlah 8,000 tu pula sudah beres, maknanya saya boleh continue. Tapi saya tidak menunggu balik modal baru saya continue. Daripada buku pertama 1997, saya telah menerbit buku yang kedua 1999, buku ketiga tahun 2000, buku keempat penyakit kanak-kanak dan rawatan homeopati 2001, 2003. Maknanya sebelum lihat untung, sebelum lihat balik modal, kita sudah terbitkan. Sebab kita bertujuan untuk menghidangkan ilmu sebagaimana sepatutnya kepada pembaca. So itu saja perkongsian saya pagi ini. Minta maaf, bukan nak menceceh, membebel, tetapi nak ceritakan kenapa kita buat sesuatu itu, menulis, menerbitkan dan memasarkannya. Kita mesti ada matlamat untuk kita secara konsisten berterusan menerbit.
Tapi selepas 25-26 tahun ini, saya tidak boleh jamin sama ada kita akan continue lagi. Tapi kalau kesihatan, ada bahan, insyaAllah. Mudah-mudahan ada continuity lagi lah, walaupun usia sudah 60-an sekarang. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada mereka yang menonton live video pada pagi ini. Salam Syakban. So, doa yang terbaik sekarang dibaca selepas sembahyang untuk kita kongsi bersama. Allahumma barik lana fi Syakban wa ballighna Ramadan. Wahai Tuhanku, berikanlah kepada kami barakah di bulan Syakban dan sampaikanlah kami sehingga ke bulan Ramadan untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.